Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salin anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Rabbi shrah li sadri. Bab masbuk ni. Masbuk ni maknanya banyak nuskhah lah. Cumanya tajuk ini sebenarnya kalau dalam salah satu nuskhah kita Al-Um yang ditahqiq oleh Rifa'ah Fauzi, tajuk ini tidak ada. Tajuk ini tidak ada. Tetapi setengah ulama mengatakan dalam setengah nuskhah tu ada. Ada juga setengah ulama menyebutkan bahawa masbuk ni dimasukkan oleh anak murid sebab bab ini Imam Syafi'i bincang di tempat lain, bukan dalam kitab Al-Um. Tak apalah, hukum mana pun nuskhah yang ditahqiq oleh Rifa'ah Fauzi, Dr. Rifa'ah Fauzi ni, bab ini tidak ada. Tapi Imam Syafi'i bincang bab ini, cuma tidak dalam kitab Baik. Jadi pada pagi ini sebagai sambungan di bawah bab masbuk, kita akan sambung pada qaul yang ke-605. Imam Syafi'i berkata, orang yang telah didahului oleh imam, yakni orang yang tertinggal, ataupun dalam istilahnya yang kita sudah biasa, iaitu masbuk, nescaya ia tidak berdiri untuk melaksanakan apa yang tertinggal atasnya kecuali setelah imam selesai mengucapkan dua salam. Maksudnya seorang yang masbuk yang tertinggal rakaat itu, mana dia kena tambah tu selepas imam selesai, imam keluar daripada salat itulah. Dalam kenyataan ini sebut dua salam. Apakah mesti dua salam ataupun satu salam pun sudah cukup? Di sini khilaf ulama. Cuma Imam Syafi'i dia naskan selepas dua salam. Maknanya salam ke kanan dan ke kiri. Selepas itu barulah masbuk itu boleh tambah. Tetapi sebenarnya dalam mazhab Syafi'i pun, bila imam bagi salam pertama tu boleh dah. Boleh dah sebenarnya. Sebab salam yang pertama itu hakikat seseorang itu telah keluar daripada salat. Cuma di sini Imam Syafi'i dia sebut dua. Ini termasuk dalam khilaf. Tapi sebenarnya kita sedia maklum bahawa dalam mazhab Syafi'i sendiri pun, tokoh-tokoh dalam mazhab Syafi'i menyebutkan bahawa, dan mazhab lain pun, bila kita bagi salam yang pertama itu, kalau kita terkentut selepas itu, tak sempat bagi salam yang kedua, salat kita memang sudah memadai. Sebab salam pertama itu sudah dikira keluar. Keluar daripada salat itu. Jadi maknanya salam yang kedua tu dia tidak menjadi penyebab kita keluar daripada salat. Sebenarnya salam yang pertama itu. Tak apalah, kukuk mana pun apa yang disebut oleh Imam Syafi'i ini pandangan Imam Syafi'i. Okey, boleh, sila. Kalau sambung salam yang kedua? Apa? Kalau sambung salam dengan salam yang kedua selepas itu ni? Sambung macam mana? Salam lagi juga. Lepas salam kan? Tak ada masalah tu. Tak ada masalah nak bagi salam. Cuma di sininya ulama kita sebutlah ni dalam perbincangan fiqh lah. Mana tidak batal. Mana solat dia tu kira menjadilah solat dia tu. Lepas tu kalau dia nak bagi salam tu tak apa, ke tak bagi pun tak apa, sebab dia salam yang kedua tu dia bukan menjadi penyebab keluar daripada salat itu. Salam pertama itu. Begitu maksudnya. Tetapi kalau kita pegang pendapat kata keluar daripada salat itu salam yang kedua, batal lah. Tapi anak pegang yang pertama itu. Dan sebenarnya tempat kita pun ramai pegang yang pertama, anak tahu ya. Beberapa orang guru anak dulu ada seorang guru ustaz apa nama dia, guru pondok modern, dia pun sebut begitu juga. Cuma sebab tu bagi dia, dan bukan dia sajalah, kalau kita tengok dalam kitab salam yang kedua ni sunat. Sunat kita buat tu boleh pahala, sebab ada hadis Nabi buat dua tu. Khilaf lah kukuk mana pun. Tapi di sini Imam Syafi'i menaskan dua. Mana untuk kita tambah rakaat yang tertinggal tu selepas salam yang kedua. Sebab itulah kita kena berhati-hati. Ni anak sebut ni langkah berhati-hati ni sebab bukan semua orang tahu. Misal kalau kita pergi ke setengah-setengah tempat yang mana pengajian aja sangat terbatas, kitanya masbuk, imam bagi assalamualaikum terus kita bangun, kita akan dipandang serong lah.
Orang kapur kata, apa aku hajar? Tunggulah sebentar biar cukup 2 salat. Dia akan timbul masalah. Sebab tu kena berhati-hati. Sebab tu hadis kita bincang semalam kan. Nabi nak mengelak daripada fitnah tu. Perkara khilaf ni kita kena ambil kira juga. Kecuali khilaf tu berlaku di contohnya kita yang mengaji dengan ramai ustaz, pendedahan tu lebih meluas daripada sekadar mazhab Syafi'i. Tu tak apalah. Kita tahu ni khilaf. Tapi bagi orang yang bagi dia tak ada khilaf dalam fiqh. Dia ajar satu hala saja, begini saja. Boleh timbul fitnah tu. Boleh timbul fitnah. Imam Bukhari pun salah satu sebab timbul konflik dia dengan masyarakat kerana inilah juga. Sebab Imam Bukhari mana setiap perpindahan rukuk tu kena diiringi dengan takbir, angkat tangan, dan dia kemukakan hadis. Jadi ahli fiqh zaman dia kata tak perlu. Padahal itu isu khilaf. Imam Syafi'i kata Imam Bukhari kata dia pegang pada ada sunat lah, maksudnya bukan wajib. Kayak akad takbir Allah nak rokok akad takbir, tidak akad takbir, kan ada hadis. Kan isu begitu ya, terfitnah Imam Bukhari. Kalau kita baca sejarah dia. Sebab apa? Sebabnya padahal kita kata tu sampai bila tu. Sebab tu bahaya sebenarnya kalau kita mengajar fiqh ni kita lebih tumpu pada pandangan ulama. Sekadar itu saja. Sebab tu dia kena mengajar secara fiqh sunnah. Mana kita bawa misalnya contoh kita kata berkenaan dengan angkat tangan. Kita ambil pandangan ulama yang membincangkan tentang nas itu. Jadi di situ dia akan keluarlah pandangan ulama ni, sebab ulama berbeza pandangan daripada satu hadis tu ya. Ataupun banyak hadis tapi berlaku tarjih. Ada ulama tarjih hadis ni, maka berlakulah khilaf. Jadi kalau kita tidak dedah khilaf, dia akan timbul masalah. Setengah orang dia kata dedah khilaf itu menyebabkan bercelaru. Bagi anak tidak. Kita tidak dedah ke khilaf tu terlalu spesifik sangat, terlalu khusus sangat. Sedangkan dunia telah berubah. Anak-anak kita pun belajar melepasi dah daripada mazhab Syafi'i, dan bila dia balik dan salah satu bentuk pengajian walaupun peringkat BA pun dia belajar dah bab tarjih ni. Pendapat ni kenapa khilaf? Pendapat mana lebih kuat? Jadi pelajar-pelajar tu kadang-kadang tengok pendapat ni lebih kuat. Kadang-kadang pengaruh guru tu besar juga. Tiba-tiba bila balik ke kampung dia, berlakulah pertemuannya. Sebab apa? Sebab manusia ramai tidak mahu berubah, sedangkan zaman telah berubah. Itu sebenarnya punca dia. Itu sebenarnya punca dia. Sepatutnya kalau sedangkan kita kata perkara lain tak apa, tak sama, boleh berubah. Buat rumah nak letak dapur depan ke belakang tak apa khilaf bab tu. Tapi hang ni tak ada khilaf. Berat juga tu. Bini nak beli kereta ni, akhir sekali ginilah beli sebutir seorang. Tak apa khilaf bab tu. Tapi hang ni tak ada khilaf. Pelik tu. Sedangkan hak ni lah sepatutnya khilafnya. Bab akidah tak boleh khilaf. Usul akidah tak boleh. Bab fiqh boleh. Tiba-tiba dia pegang fiqh seperti akidah. Itu punca dia. Jadi masalah. Daripada zaman Jepun sampai sekarang, dia ni orang awam. Dia tak layak nak terima benda-benda khilaf tu. Tu. Itu sebenarnya bagi anak, dia tidak menghargai perubahan masyarakat. Perubahan minda masyarakat. Orang tua 80 tahun lah, beli tiket kapal terbang melalui online lah ni. Anak tak pernah buat lagi gitu. Kita duduk main orang kampung. Siapa dia orang kampung? Orang duduk Kota Baru ni kau orang kampungnya. Tu masalah. Sebab tu cara bila kita mengajar, cuma kena tahu kalau kita pergi kampung, okey, masalah ni. Tapi kita kena sebut pun kena tengoklah, pandang-pandanglah, kena ada hikmat lah di situ. Jangan pergi kampung sebut, pergi kampung sebut. Astuh kemaluan tak patah. Tu boleh penyakit parut. Boleh malu besar tu. Tak boleh, kena pandang-pandanglah, tengoklah. Biar agak dia ngaji lain dulu. Mana kukuk mana pun dia ada tu. Sebab benda tu khilaf zaman sahabat. Sayyidina Ali dan beberapa orang sahabat lain, dia kata kemaluan supaya hidung, apa telinga. Juz'un minkum. Satu juzuk daripada tubuh kamu. Sebab tu ada ulama kata setuh kemaluan batal. Tapi setuh air kencing tak batal. Kalau kita setuh air kencing dalam tasbih ni, tak batal wudu. Cuma kena basuh tangan. Tapi setuh kemaluan jadi batal. Mana lebih najis kemaluan dengan air kencing? Pula. Sudah. No.
Itulah kita bincang dah Nasai tu. Itulah sebenarnya yang kita perlu dedah kan, barulah masyarakat tu jadi, kalau Tok Guru almarhum Tok Guru Mufti Besar baru beri otak tu. Kemah bahasa tu. Bahasa dia tu. Itu dulu boleh faham kau. Beri otak tu. Boleh dah lama dah duduk di lantai dah. Kemah tu. Nak suruh beri otak tu. Ni kalau tidak beri kan dia jadi air pun tak boleh masuk. Masalah. Air tak mau tak selesai. Tu betul selesai dah. Itulah. Tu lagi parah tu kalau bincang tu dah. Tak apa, dia ada akan datang ni. Baik, tak apalah kan. Kita akan bincang juga kalau tu dalam Nasai tu. Okey, baik, seterusnya. Jadi di sini Imam Syafi'i kata bila seseorang tu yang masbuk, dia nak tambah rakaat yang tertinggal tu, kena pastikan imam keluar daripada solat. Jadi takbir yang digunakan oleh Imam Syafi'i untuk menggambarkan keluar daripada solat tu selepas 2 salam. Perkara ni khilaf seperti yang Ana sebut tadi lah. Kita nak pergaya ni pun tak apa, nak pergaya tu pun tak apa, tak ada masalah. Kalau guru Ana dulu mudah. Bila perkara ni sabit, dia katakanlah Ana pergi hak mudah. Bila mudah. Perkara tu bila sabit. Tapi ada setengah redok, dia suka hak payah tu pelik tu. Tak apalah. Dan dia nak pergi hak payah. Dan dia pun jenis payah. Boleh, tak ada masalah. Bagi kita tak terima masalah. Hak tak bolehnya benda yang tak sabit. Itu memang tak boleh. Kita kena bertegah lah. Qaul yang ke-606, Imam Syafi'i berkata, barang siapa masuk masjid lalu mendapati imam sedang duduk pada rakaat terakhir. Duduk ni maknanya tahiyat akhir lah. Imam duduk tahiyat akhir, cuma tak duduk tengah tahiyat akhir. Maka hendaklah dia melakukan takbiratul ihram dengan berdiri, kemudian dia ikut duduk bersama imam. Apabila imam telah memberi salam, maksudnya salam yang kedua lah bagi Imam Syafi'i ni, dia kembali berdiri tanpa takbir. Setengah ulama kata kena takbir juga. Bagi Imam Syafi'i tak payah takbir, bangun begitu saja. Takbir pun boleh juga. Cuma Imam Syafi'i dia pilih tu. Maknanya bangun gitu. Tak perlu Allahu Akbar. Sedangkan tempat kita ni amat Allahu Akbar, takbir. Takbir. Anak belajar di sekolah pun takbir. Tapi Imam Syafi'i tanpa takbir, ni dia panggil takbir intiqali. Dia takbir ni ada 2 kan? Sebab kita belajar sebelum ni, takbiratul ihram itu sebagai tanda seorang itu masuk dalam solat. Takbir intiqali mana? Perpindahan antara rukun ke rukun tu. Kecuali hak itulah sami Allahu liman hamidah tu. Tanpa takbir, ni takbir intiqali. Lalu dia mengerjakan salat yang tertinggal tu sepenuhnya. Okey, tak apalah tu. Ni. Ni. Cuba tengok ni. Hak ni ana pun rujuk dalam mazhab Syafi'i. Tak apa kita baca, cuba tengok. Cuba tengok. Hak ni agak pening sikit ni. Saya lebih menyukai. Imam Syafi'i kata saya lebih menyukai apabila para makmum tidak mendahului imam dalam hal rukuk dan sujud, atau pada gerak ke salat yang lain. Namun apabila ia melakukannya, maka salatnya memadai, maknanya sah. Guana ni. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i, siapa dia mendahului imam, batal sebenarnya. Sebab itulah kita kena tahu. Imam Syafi'i sebut ni maknanya kalau tidak sampai peringkat tinggal tu melebihi 2. Setengah ulama kata 2 tak boleh dah. Tu dimaafkan lagi, tapi makruh. Tidak, setengah tu kata 2 tu berturut-turut. Tak ada siapa kata molek mendahului imam. Tapi Imam Syafi'i kata sini, kalau tengok tiap Arab pun ketiga, ana baca Arab kan. Wa uhibbu liman khalfal imam, wa uhibbu liman khalfal imam. Aku suka, kata Imam Syafi'i, bagi orang yang berada di belakang imam, maknanya dia jadi makmum lah, alla yasbiqahu biruku' wala sujud wala amal, bahawa dia tidak mendahului imam dengan rokok. Mana imam tak rokok lagi, dia rokok dah. Aku tak suka begitu. Nampak rengeh tu. Tak kata batal, tak apalah. Ataupun dia sujud, imam tak sujud, dia sujud dah. Dan dia tidak mendahului imam dalam apa-apa pergerakan dalam salat. Hak melibatkan rukuk tak kira lah. Cuma disebut tu rokok, sujud tu contoh saja. Maknanya imam tak bangkit lagi daripada duduk tu, dia bangkit dah. Sama lah. Aku tak suka begitu. Fa in kana fa'ala, kalau dia buat gitu juga. Faraka'al imam, maka imam rokok dalam keadaan dia rokok ataupun sujud. Fadzalika mujzi'an,
maka itu memadai, sah maya dia. Dia rokok, mana dia rokok ataupun dia sujud lebih dulu pada imam. Dia sebab tu dalam mazhab Syafi'i kalau kita tengok, ana sempat rujuk dalam Irsyad Fatawa tu lah. Dia ada bincang di situ. Kalau kita arak tu banyaklah. Dia tak boleh lebih dua rukun. Mana kalau berlaku gitu. Kalau kita kata mendahului dua rukun, tak boleh. Setengah kata dua rukun tu berturut-turut. Kalau sah tu tak batal lagi, tapi makruh. Imam Syafi'i maksud ke di sini. Tetapi umum dalam mazhab Syafi'i, kenyataan umum mendahului imam batal salat. Itu kenyataan umum. Cuma perincian dia, kalau mendahului imam satu rukun, misalnya imam tak rokok, dia rokok dah. Kalau mengikut Imam Syafi'i sah lagi. Tapi jangan berturut-turut dua rukun tu. Sah tu nak ayatnya bukan kata molek. Tapi kukuk mana pun Imam Syafi'i kata makruh. Dia tak suka gitu. Kalau dua tu tak boleh. Baik. Di sini ada khilaf juga. Setengah juga ulama kata dua tu kalau berturut-turut, kalau seli-seli tak apa, tidak batal. Molek kau semaya gitu. Tak ada siapa kata molek. Semua kata kena ikut imam. Sebab tu dalam perbincangan kitab fiqh, kalau maksud mendahului imam ni pada permulaan tu. Contohnya begini. Misalnya imam tu nak rokok tapi dia lambat. Tapi yang memulai kata Allahu Akbar tu imam dulu. Selepas imam kata Allahu Akbar tu kan, maknanya barulah makmum kata Allah. Cuma siapa makmum dulu? Selesai makmum dulu rokok tu tidak dikira mendahului. Ataupun sujud ketika qiyam, lepas tidak qiyam, imam kata Allah Akbar. Imam ni orang panggil bati'u jiddan. Petak doa. Boleh jadi kerana fizikal dia kan ada berlaku gitu. Memang ada pun. Ana pernah pengalaman kita. Dia nak turun terlambat. Nak tokak turun sengit dulu dah. Moga dia tubuh pusai 100 kilo lebih. Dah. Jadi hak duduk depan ni hak biasa dah tak apa dia tunggu. Siapa dia rapat jeep dia cukup 7 anggota tu baru. Hak di belakang ni Allahu Akbar. Dia apa kata Allah? Dia sujud dah. Tu imam tu tak siapa lagi kepala sujud tu. Itu orang tak panggil mendahului imam. Sebab imam dulu yang buat dengan takbir. Hak ni dak. Tu imam tak takbir nak rokok. Tu imam tak takbir nak sujud, dia sujud dah. Tapi kalau masih ada satu rukun, Imam Syafi'i dan ramai di ulama yang kata hak tu tak batal lagi. Itu maksud dia. Tapi saya tak suka begitu. Imam Syafi'i kata makruh gitu. Baik, tak apalah. Tapi ada ulama kata batal dah sah pun. Sebab tak boleh gitu. Tak boleh gitu. Okey, baik. Boleh faham itu maksud dia tu. Ni kalau nak tengok dengan lebih detail rujuk dari Irsyad Fatawa tu mudah tu bahasa Melayu. Kita ingat Irsyad Fatawa yang keberapa anda tak pasti boleh rujuk situlah. Namun apabila dia mendahului imam, siapa dia? Makmum lah. Hak masbuk tadi. Tak kira lah masbuk tak masbuk, dia mendahului imam. Di mana ia rokok atau sujud kemudian mengangkat kepala sebelum imam, maka sebagian ulama mengatakan dia kena kembali rukuk semula. Dia rukuk, imam tak rukuk lagi. Ataupun rukuk sekali dengan imam. Dia tidak imam tu. Dia kena turun semua. Dia kena dia kena rukuk semula. Sebab imam tak akad lagi. Okey, tak apalah. Sebagai ulama kata begitu. Imam Syafi'i pun sebenarnya kata begitu juga. Sebab tu dia kata tak suka. Cuma nak ayatnya kalau berlaku gitu, di segi fiqh nak hukum batal ke tidak. Tu isu dia nya. Kalau tak terima masalah tu, memang kita kena kembali pada asal, tak boleh mendahului imam. Tu jelas. Tak ada khilaf tu. Tapi kalau berlaku gitu nak hukum lah ke mana? Itu mana ahli fiqh kena fikir tu. Maka sebagai ulama mengatakan dia kena rokok semula ataupun sujud semula sehingga imam menyelesaikan rukuk dan sujudnya. Makna dia nak rokok, dia pasti imam rokok dulu. Dia nak sujud, kena pasti imam sujud dulu. Kalau dia sujud lebih awal, dia kena kembali semula kepada keadaan asal dia. Makna kalau dia rukuk, imam tak rukuk lagi. Dia kena akad semula. Ataupun kalau kita imam rokok, tiba-tiba dia intidah, imam dia kena rokok semula. Tu maksud dia. Sehingga ia rokok dan sujud bersama-sama dengan imam. Yang ni mengikut imam. Orang panggil ikut ni lagu mana orang panggil ikut? Maksud ikut muttabi' tu. Tu. Tidak ada yang mencukupi baginya selain itu. Dan ini berlaku bila ia salat dan pada posisi makmum. Dia jadi makmum. Hak ni nak ayatnya hukum umum gitulah. Cuma ni Imam Syafi'i nak ayatnya kalau mengikut ijtihad dia lah. Kalau berlaku seorang tu mendahului imam satu rukun, tak apa lagi.
Mujzi, istilah mujzi ni maknanya masih dikira sah lagi semata, tak batal lagi. Tapi jangan dia amal begitu. Tak molek begitu. Apa yang disebut ahli-ahli fiqh nak ayatnya orang panggil hak dia. Batal ke tak setara tu. Nak ayat hak. Tapi jangan dibuat gitu. Tu ya. Sebab tu Imam Syafi'i kata saya tak suka gitu. Maknanya saya lebih menyukai dia kena ikut betul lah hak tu sebenarnya. Kalau begitu kan? Ya? Tidak dibilangkan benar rukun Mana? Ada. Sebab dia salah, dia i'adah. Sebab dia sebut dia kena i'adah, dia kena kembali semula asal. Sebab dia telah salah. Ni orang panggil undur balik lah. Nunggu salah. Tak tambah tu. Dia gini sebenarnya setengah-setengah ulama anda rujuk oleh kitabnya. Kih ni, kalau seorang tu dengar sengaja niat gitu, memang ulama kata batal. Dia tahu dah tak boleh. Dia sengaja buat. Hak ni isu orang jahil ni. Isu orang jahil. Dia maya siap dah. Ataupun dia buat lagu mana. Jadi maknanya kita kata tak apa sah. Tapi selepas dia tahu, buat juga dengan sengaja. Memang ulama kata batal tu. Batal tu. Sengaja dia tak apa. Dia kata tak apa. Imam Syafi'i kata tak apa. Dia buat lagi semua. Tak boleh gitu. Tak boleh buat gitu. Itu termasuk dalam istihza. Dalam ni dia ada sebut. Dalam detail ni dia ada sebut. Tak boleh istihza. Kalau istihza, boleh menyebabkan rasa akidah tu. Kalau istihza, mana mempersendakan amalan solat. Boleh rosak akidah tu. Sebab tu tak, saya rasa orang Islam yang akidah dia molek tak berlaku gitu. Sebab kita lah. Dah kita tahu dah tu. Kita nak buat gitu. Kalau orang buat gitu tak boleh ni bincang ni mungkin kerana dia tersalah, kerana dia jahil. Sebab ni lah. Kalau nak pakai berat juga tu, hana pergi pengkoh ya. Dia turun kapal terbang pakai pih, pakai kain air. Apa cikgu dia kata tu lah, cabut kain dia, mojo pakai luar cek dia tu, mojo pakai spender. Kalau tidak parut dia, baru orang tahu rupanya dia air dia pakai seluar dalam. Mojo dia kata tak pakai tu parut tu. Lepas tu pakai piah, kita nak kata kena bayar dam lalu kah? Kau itu cepat-cepat pecah. Kita kata mana tu air ke tu, cabut dia. Kau ini kata saya kau kambing kita hari ni. Tak kan nyanyo tu. Tak kan nyanyo. Anak kata dok. Enggak kita bukan tok peti. Dia telefon direct ke Dr. Mazhar. Dr. Mazhar kata tak apa, salah lega dia. Kata kan anak sebut dah. Dia kata ustaz dia tidak tok peti dia kata. Dia kata jodoh juga anak pun tak teringat anak tidak tok peti. Nakah ngerti dia tu orang tua dah. Cuba bayangkan kalau kita nak pakai makan kambing dah kita sorok 2-3 orang gu dia lah. Kena kambing ada hari ni. Kau itu pakai sekejap dia tidur dah kapal terbang tu. Enggak dia bangun cepat-cepat pakai piah. Enggak piah kali duduk dekat dia dah piah orang nak tahu. Anak tengoklah, anak kata, kita buat isyarat gitu mungkin duduk jauh kan buat isyarat ni. Kawan tu pun kata dia habis dia. Dia kata pakai piah tu. Dia pun pecah. Kawan dia kata kambing dah kita hari ni. Tak boleh gitu, kena tengok juga. Dia sebab gak hak kahwin ni pun sedap jawab. Dia kata hak dia kena dam tu salah belaka tu. Sedap dia ui. Waktu bekoh ni bahaya ni. Dia cakap nak pakai kambing. Dia kata hak dia kena bayar denda semua salah belaka, bukan sengaja. Jalan juga tak kira. Tak boleh. Sebab tu bagi anak untuk orang awam ni kita kena ringankan. Tu sifat jumhur ulama. Tak boleh kita berdoa. Dah kita kata ada ulama kata tak batal kalau dengan tak sengaja. Lepas tu sekejap je tu. Bukan lama, bukan sekerat hari. Apa kita nak ambil orang membebankan dia. Anak royak juga kata tak apalah pakai duit nak beli kambing. Senyak lalu punya duit tu kan. Tak boleh begitu, kena pandai-pandai fiqh ni pun. Dia royak kerana tu telefon ke tak tahulah dia telefon ke doktor masa dia royak bukan depan anak. Orang kata doktor kata tak apa. Sebab salah. Bukan sengaja pun. Dia kata, tak apalah. Jadi kita kena ingat dia salah ni boleh berlaku. Sebab dalam hadis sebut Allah tidak ambil kira kisah salah ni. Kecuali berkait dengan nyawa. Nyawa pun tidak hukum bunuh kerana tersalah. Tapi dibayar denda atas dasar itlaf. Itlaf ni mana sudah berlaku kerosakan. Besar tu hilang nyawa mati orang tu. Tu bayar denda. Tidak dikira hudud tu. Baik. Jadi kok mana pun bila seorang itu mendahului imam, bila dia rukuk, imam tak rukuk lagi, dia rukuk dah.
ataupun dia sujud, imam tak sujud lagi. Maka sebahagian ulama, tadi Imam Syafi'i sebut tu pandangan dia. Dia royak pula sebahagian ulama, dia sebut sebahagian ulama. Kenapa hal tu? Maknanya dia nak ayatnya khilaf dah bab ni. Sebahagian ulama mengatakan dia kembali rukuk atau sujud sehingga imam menyelesaikan rukuk dia. Maknanya sanilah Ustaz Mak tanya dia kan. Dia iktidar. Tak imam dia rukuk lagi. Dia kena rukuk semula. Sehingga tu imam dulu buat iktidar, baru dia boleh iktidar. Itu maksud dia. Sehingga dia rukuk dan sujud bahkan iktidar bersama-sama dengan imam lah. Tidak ada. Mana tak ada pilihan. Dia kena buat gitu kalau dia sedar. Sebab itulah kita kena ingatlah. Ana pun pernah berlaku, nikah kita tak dengar lah. Kita dengar, tak dengar Allahu Akbar. Lama sangat kita pun jadi puasa lama. Kita pun tengok-tengok, duk sujud lagi. Lama. Ana pun nyawa beberapa kali dalam masa tu. Engkau tak akan emas. Kita pun sujud semula. Tunggu lama tu, baru bunyi. Bunyi je pun slow. Email, makmum tersebut. Ada berlaku kadang-kadang begitu. Dalam keadaan-keadaan tertentu lah. Inilah yang dia maksudnya. Tak boleh. Sebab apa? Dia sebenarnya mendahului imam ini, dia dikira orang yang paling tidak berdisiplin dalam ibadat. Tak boleh. Kita dalam NGO ke dalam parti politik ke apa pun, ketua kita latih ke dia jadi ketua, ikut dia lah. Pengurusi masjid ke, ni pengurusi masjid tak tahu apa, tiba-tiba dia buat keputusan, tak boleh. Tak kira pengurusi syarikat ke, mudir ke. Tak boleh dahulu nak buat keputusan tu. Itu sunnah. Mana kalau kita langgar tu, paling tidak dosa kecil. Kalau berlaku implikasi lebih besar, jadi dosa besar. Kena tengoklah kesal dia tu. Sebab dia semaya Jumaat ni, dia menggambarkan disiplin antara pemimpin dengan rakyat. Itu sebenarnya. Imam Syafi'i berkata dalam kitab Istiqbalul Qiblah, iaitu menghadap kiblat. Kalau makmum mengangkat kepala sebelum imam, angkat kepala ni sama ada rokok ke sujud ke, maka saya lebih menyukai supaya makmum itu kembali. Ni dia lebih suka. Walaupun tadi dia kata tak batal kalau sah. Dia angkat iktidah, tengok tu imam dia rokok lagi. Dia kena kembali semula kepada rokok tu. Pastikan imam dulu yang iktidah. Apabila ia tidak melakukannya, maka saya memandangnya makruh. Imam Syafi'i tak kata batal, makruh. Maka ia dianggap mana rakaat dia tu jadi. Boleh satu rakaat tu jadi rakaat dia tu. Tapi molek kau gitu, sebab saya sebut tadi lah, jangan jadi amal lah. Ni boleh jadi tersalah kerana jahil. Tapi setelah dapat ilmu, sudah tahu dah sebenarnya lagu mana, kena ikut ilmu tu lah. Itu maksud dia. Gapo dia kita boleh ambil sini. Maknanya Imam Syafi'i nampak lembut dalam masalah pendapat ni. Lembut mana we fluid. Untuk siapa ni? Orang yang jahil, orang yang salah, semaya di tengah padang, kadang-kadang tak nampak alik dinding berlaku, boleh berlaku. Ada kelonggaran di sini. Tapi kalau dalam keadaan ikhtiari, dia tahu. Tak buat juga gitu, sengaja. Hak tu tak boleh, batal tu. Kita kena pergi hak tu. Kalau dia istihza saja, dia nak main-main dalam semaya, tak boleh. Dosa besar tu. Tu kena ingat tu. Okey, habislah di situ. Boleh, sila. Tadi tak baca. Mana? Saya berkata tentang istiqbalul qiblah. Ada jatuh dia. Syafi'i berkata, Syafi'i tak ada tu. Dalam kitab Istiqbalul Qiblah. Imam Syafi'i berkata tentang istiqbalul qiblah. Dan kitab. Kayak tajuk tu. Tajuk menghadap kiblat. Di bawah tajuk tu. Kita jumpa dah sebelum ni yang sini. Dia tentang istiqbalul saja. Ni bukan kitab ni. Tajuk bab. Bab. Dalam bab kan? Dalam bab lah. Istiqbalul qiblah tu salah satu tajuk dalam kitab ni. Dia sebut di bawah tu. Gapo dia sebutnya? Kalau tadilah asal ni. Ni tajuk ni. Duk mana tahu tengoklah, kita lepas dah asal ni tu. Boleh rujuk semula lah, anak pun tak ingat dia pada duduk mana. Tapi kita bincang dah. Istiqbalul qiblah ni mana kita hadis pada Nasa'i pada. Bukan nama kitab tu. Itu ni tajuk ya. Istiqbalul qiblah mana menghadap kiblat. Okey, boleh. Okey, bab seterusnya solat orang musafir. Ni solat orang musafir. Babu salatil musafir, bab solat orang musafir.
Oh, tak tulis di sini. Ni qaul yang keberapa dah ni? Ni kau setuju tak? Terlupa nak tulis ni. Hak ni dalam tahqiq Rifat Fauzi ada ni. Bab salat musafir ni ada. Ana rujuk dalam perbincangan dalam internet lah. Dalam konteks mazhab Syafi'i, panjang dia bincang. Jadi kalau kita hak tu detail lah. Dia put dalam fiqh manhaji, mari semua. Berkena. Sebab tu ana sebut tadi. Hak ni Imam Syafi'i sebut ni bukan untuk orang-orang seperti kita ni. Hak ngaji dah. Orang jahil ataupun orang hak tersalah. Kan mesti ada berlaku salah. Allah sayang ana. Sampai hari ni ingat nak suka. Sebelum ana suka dia dulu suka. Maya di Masjid Haram. Di luar, di Dataran Putih. Orang sujud, dia bangun. Orang bangun dia sujud. Kita kata guano pelik hari ni Maya Datuk ni tepi kita. Lepas sudah Maya kata guano, dia pun sokor. Kata bengong molek anak hari ni. Dia sedih kata ke dia. Anak pun pelik, apa jadi seleh anak Maya hari ni. Orang sujud, dia bangun. Lepas tu dia sujud balik lah. Lepas tu imam bangun. Jadi 3 kali dia sujud. Lepas tu berkali dia tengok tak ada kepala kita tepi dia, muka kita ni, dia pun bangun pula. Anak pun kejut. Ada berlaku gitu. Padahal dia ni orang molek. Tak ada masalah ni. Sebelum tu molek mai. Lepas tu dia neng dia kata anak buat salah ke dia gini dia kata. Siapa maya berseleh kata imam gini mo. Hatu sanilah. Jadi bila dia bangun, dia sujud mula. Hatu yang dimaksudkan di sini. Kena sujud semula sebab imam tidak qiyam lagi tu. Selepas sujud yang kedua. Tu maksud dia. Mana dia taklih. Dia taklih buat kerah dia taklih. Tapi kalau mengikut Imam Syafi'i, sebab kalau tidak batal, jadi cuma makruh. Tak molek lah. Sebab tu kita bila kita belajar, hak naknya mana? Kita salah mendahului imam, kena kembali semula kepada asal dia. Tu maksud dia. Baik, bab salat orang musafir. Ni bab salat orang musafir. Imam Syafi'i berkata, di mana Imam Syafi'i telah kemukakan satu firman Allah ayat 101 dalam surah An-Nisa. Ni sini dia mari terjemahlah. Ayat dia ni wa idza darabtum fil ard falaysa alaykum junah an taqsuru minas salah in khiftum an yaftinakumul ladina kafaru. Surah An-Nisa ayat 101. Apa maksudnya? Dan apabila kamu mengadakan perjalanan itu, ni terjemahan Indonesia lah. Kalau kita terjemah berdasar pada apabila kamu bermusafir di muka bumi, maka tidak mengapa kamu merengkahkan mengqasarkan salat jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Dia kata di muka bumi, patut orang naik kapal terbang tu lagu mana? Itulah kita nak kena. Itulah maksud dia nya. Kalau zaman tu dia sebut naik kapal terbang, lepeh orang zaman tu. Siapa dia bermusafir tidak di muka bumi? Lemelotek lah kapal tu. Kata ngabeh ngoti ni. Kita kena faham lah musafir ni maknanya, sebab tu ulama dia takrif musafir ni apa maksud. Kalau dalam kitab fiqh dia kata kena sesat, musafir tu apa makna? Musafir ni makna seseorang kalau asal kalimah musafir, perjalanan daripada tempat dia bermastautin ataupun bermukim itu, dia pergi tu dalam jarak sehari, paling kurang sehari perjalanan. Tu asal dia. Kira jauh dah tu. Mana kalau tak sampai tahap tu, dia kata tu orang tak panggil musafir. Jalan kaki dulu, enggak anak duduk kono pusing ni sejam. Lepas tu nak kira lagu mana? Sebab tu ulama kata takrif tu maknanya bila sampai satu ketika takrif tu kena takrif semula. Sebab kalau nak kira satu hari rapat ke Mekah tu, naik kapal tu berapa jam sampai Jeddah dah. Lepas tu nak pakai takrif tu. Tu dia bincang dalam kitab, dalam internet ulama bincang. Lepas tu nak pakai lagu mana? Musafir, sebab dia kata musafir ni kena mengambil kira jarak bukan masa. Jarak apa? 2 marhalah tu lah. Tu pun khilaf lagi lah. Imam Bukhari tak akal tu. Tapi umum kita bercakap dalam konteks mazhab Syafi'i 2 marhalah lah. Tak kira lah setengah jam ke, sejam ke. Kalau naik jet tak siapa sejam. 2 marhalah tu. Tak ada maksud dia 3 siapa. Kita kata. Lepas tu tak kira musafir lah kalau lagu tu. Tak, sebab dia kira jarak bukan masa. Tapi hak awal dulu
Masa tidak ambil kira. Sebab apa? Sebab masa tu dia melambangkan kesusahan, kepayahan. Kalau dia sekerat hari tu, orang zaman dulu dia tidak agak susah sekerat hari tu. Boleh balik hari tu dia kira tu. Tu dia punya kenapa hal tu? Sebab itulah fiqh ni dia boleh berubah. Sebab tu dia ada pula dalam Islam ni panggil fiqhul muasir, fiqh semasa. Bukan dia kata fiqh dulu tak boleh pakai, tak. Sebab berubah zaman itu. Bila berubah zaman, boleh jadi dia terjejas ilat itu. Ilat itu sudah tidak terpakai zaman kita ni. Sepuluh ni lah kita kata nak kerak tangan orang curi ni. Antara hak kajian Kelantan bincang yang pernah tanya Dr. Fadli, dia terlibat dalam merangka draft wuduk. Dia kata masa sewaktu Tok Guru ada, sebelum Tok Guru meninggal dunia pun, antara isu tak selesai lagi, nak potong tangan ni kena bius ke tidak. Itu mengikut fiqh semasa lah. Asal kita ada sistem bius ni zaman Nabi, kerak gitu ya. Lah ni ada. Jadi mana lebih baik kita bius? Sebab tujuan kerak tangan ni bukan nak menyeksa, nak mendisiplinkan. Bila tak ada tangan tu sudah cukup dah tu pendisiplinan tu. Proses takdik sudah cukup dah. Khilaf. Hak tu ulama tak boleh nak buat keputusan lagi pada waktu tu. Mungkin lah ni boleh dah. Ramai juga kata molek bius lah. Kukuk mana pun tetap dipotong tangan dia tu. Mana bila dia sedar keadaan dia tak sakit, dia pensel tu potong tangan dia, tengok tangan tak ada pun. Sebanyak mana dah tu tertarbiah tu, terdidik menjadi nakalam minallah tu. Tu ayatnya fiqh. Tapi ada setengah-setengah fiqh tu dia tak akan berubah dah. Solat tak berubah dah. Tak sedar ayat lah. Zaman kita ni susah. Kita pun mesyuarat sama-sama untuk bomo ya kerjaan ini. Mesyuarat sama-sama untuk bomo. Kita kurang lah pula semaya Zuhur sebab waktu kritikal tu. Kita buat dua. kita tambah waktu ngarib, tambah jadi waktu ngarib 4, Isya 5, pula subuh kita kurang waktu Zuhur, kurang waktu asar. Waktu asar ni setengah tepat waktu paling kritikal. Klik hijau pukul 4.30 masa itulah nak ambil anak, nak ambil bini, sampai rumah tak ada waktu ngarib. Biasa jiran gitu. Talih, hak tu tak boleh ubah dah tu. Sebab ayat susah tahu mana pun. Tak boleh ubah dah tu. Kena maya dalam kenderaan pun dalam kenderaan tak boleh ubah tu. Rakaat tu tak boleh ubah. Tapi ada setengah-setengah tu boleh ubah. Tu kenapa hal tu? Baik, jadi Imam Syafi'i dalam konteks nak membicarakan tentang musafir ni, dia letak ayat ni sebagai, orang Kelantan kata sebagai asas perbincangan. Kalau Tok Guru dulu kata ni nunggu, pacak. Tak boleh lagi pada hari ni kita nak bincang tentang. Bila bincang tentang musafir, inilah ayat asas dia. Ni ayat 101 surah An-Nisa ini. Wa idza darabtum, itulah apabila kamu mengadakan perjalanan, yakni bermusafir di muka bumi, maka tidak mengapa kamu meringkah ke salat. Boleh qasar sekali dengan jamak lah. Sebab dia isu jamak qasar ni kerana musafir. Kita ambil hak umum. Tak boleh nak qasar kalau tidak musafir. Tu umumnya begitu. Jika kamu takut diserang oleh kafir, mana kalau dalam keadaan takut boleh juga. Walaupun tidak musafir pun boleh juga. Misalnya dalam peperangan, itulah perang indifak. Indifak ni mana perang tak keluar daripada tanah kita, tak keluar daripada bandar kita. Kita mempertahankan. Mana musuh daripada luar segera kita. Mana tidak musafir tu. Boleh. Sebab dalam keadaan dia panggil salatul khauf. Ada kaedah-kaedah dia. Maknanya solat tu boleh diringkaskan. Ini asas perbincangan. Maka Imam Syafi'i pun bincanglah nak bincang. Kata Imam Syafi'i, meringkas solat, yakni qasar solat pada kondisi takut kerana bahaya, dari bahaya. Dan dalam perjalanan telah diisyaratkan dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Hak ni ada dalil. Kita boleh jamak qasar lah. Dia gini, kalau qasar pun boleh jamak lagi lah. Sebab ada setengah tu gitu. Yalah kita tak nafilah, kita tidak nak bincang secara luas sangat. Ada setengah ulama kata qasar tak ada pun. Kita kena faham lah tu kita bincang semula tu. Dan ini kita dalam konteks mazhab Syafi'i. Baik. Jadi meringkas solat pada ketika takut dari bahaya dan juga kerana dalam musafir, ni hukum ni telah diisyaratkan dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Mana dalil Quran dan Sunnah ada. Mengqasar solat dalam perjalanan tanpa ada unsur takut, itu termasuk dalam Sunnah. Tak ada takut apa pun, tapi kita musafir, kita boleh jamak qasar. Dan ini merupakan suatu keringanan daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Mana kalau takut tu ialah satu isu. Ni tak ada takut pun. Contoh Hana misalnya balik. Boh kesenai pula betul benar tak apa-apa. Tak ada pun takut-takut. Ada juga orang ada takut tu. Ada juga tak tidur pacak, pakai siapa tak tidur. Nambung punggung. Ada juga ketika begitu. Siapa hadut tepi kita pegang tangan sakit. Iya, pun tak sedar dia pegang tangan kita. Kita pun tak sedar juga masa tu. Dia ada juga berlaku gitu. Kata sudah aku tak ada apa lagi sekat ni kali. Ada tapi tidak siapa perekat kena kosal tu dia ilah metak gitu ya. Ni takut ni maksudnya suasana tu kerana peperangan, kerana kita tak ada tidak kondusif, wama orang jahat. No, misalnya itu ketakutan dalam konteks tu. Ataupun dalam kitab pekor dia peluah lagi masuk dalam grup WhatsApp 3 ekor rimau terlepas. Terlepas di ni lah, di Kota Baru. Ada orang nampak duk belik di sekitar Balai Islam. Tak ada apa. Ana rasa pakai duduk sini ya kita. Lagu mana? Boleh ke tidak? Tak boleh. Sebab kita duduk dalam bangunan ni boleh maya dengan molek. Tak boleh, takut lagi. Tak ada takut. Kita kunci pintu, tak boleh naik imam suruh raja. Memang takut. Tapi takut tu boleh. Kalau kita nak rasa tak boleh. Takut yang dimasukkan di sini maknanya takut tu bila kita semaya tu menyebabkan kita tak boleh nak jaga keselamatan diri kita. Tu maksud dhabit takut tu. Tapi kalau duduk dalam bangunan ni koci pintu rimau tu dah tak ada dah ni, duduk luar tak tahu mana pun. Tak boleh tu, kena semaya tamam tu, takut juga tu. Tapi tak kira takut tu. Sebab tu kebanyakan ulama dia kata takut ni asalnya dalam peperangan. Kau asal dia. Tak apalah. Kukuk mana pun adanya syariat qasar salat dan jamak lah. Ni dia bincang qasar saja ni. Sebenarnya hak ni termasuk dalam rukhsah min indillah. Bahkan dalam hadis sebut itu hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Diriwayatkan daripada Ya'la bin sebentar ni. Dia mari si dalil banyaklah, kita pun tidak bincang itu ni. Okey. Diriwayatkan daripada Ya'la bin Umayyah tu sebenarnya. Ubah tu ya. Umayyah. Sini dia buat Umayyah ni. Dia berkata, saya berkata kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah berfirman, maka tidak mengapa kamu mengqasarkan salat jikalau kamu takut diserang orang-orang kafir. Dalam peperangan ni maksudnya asalnya. Baik. Saya juga pada awalnya sementara itu manusia telah aman. Makna tidak kita bukan berada dalam zon perang sekarang ni. Lepas tu lagu mana? Mana tak boleh lah kira-kira nak kasar tak boleh lah. Enggak kita ni bukan dalam keadaan mana diserang kafir. Tak apalah. Umar pun jawab. Saya juga kata Sayyidina Umar pada awalnya bingung juga. Bingung bukan bingung bingung juga dalam masalah. Kelantan tak boleh kena sebut molek tu. Umar menjawab, saya juga pada awalnya bingung sebagaimana engkau. Mana saya pun tak pening juga, tak jelas juga masalah. Lalu saya menanyakan kepada Rasulullah. Maknanya dia minta penjelasan tentang ayat ni lah. Maka Rasulullah pun kata, sadaqatun tasaddaqa biha alaikum faqbalu sadaqatahu. Sesungguhnya itu, yakni qasa itu adalah suatu sedekah yang diberikan oleh Allah kepadamu. Terimalah sedekah Allah tu. Maknanya apa? Maknanya tak apa. Ada lagi tu. Jangan tengok setakat tu lah. Rasulullah pun bersabda lagi, khiyarukumul ladzina idza safaru qasarus salah wa aftiru. Sebaik-baik kamu adalah mereka yang apabila bermusafir dia qasar semua. Itu sebaik-baik. Dan dia buka puasa.
Baik, di sini ni tak apalah. Baik, jadi sininya bila digabung sebab tu Imam Syafi'i bawa kedua-dua nak ayatnya ilak untuk qasarnya bukan kerana takut saja. Kita ni aman dah, kita pergi musafir mana-mana tak ada timbul rasa takut. Bukan di zaman peperangan pun, bukan di zaman perampok pun tak ada. Aman orang pun baik-baik. Lepas tu lagu mana? Tu Nabi sebut musafir tu sendiri boleh juga untuk kita qasar. Tak semestinya takut. Mana kalau ada kedua-dua tu lagilah sepuluh qasar dalam peperangan. Pergi perang jauh, musafir lagi. Lepas tu peperangan tu lagi. Jadi ada pula orang panggil kaifiyat salat khauf itu. Lagu mana nak salat dalam internet pun ada sebut tu. Siap dengan gambar nak buat cara semaya macam mana. Kalau tu ijtihad ulama lah. Asas dianya semaya dalam peperangan ni mana kena ada pihak yang muraqib. Ada kena pihak sebab tu dia kata semaya, hak ni bangun, hak tu rokok, hak tu sujud, hak ni mana hak ni duduk tengok musuh. Dia tak kira dah. Ngadap kiblat tu satu hal lah. Mesti pala ni paling kok mana pun. Dan kalau berubah kiblat pada waktu tu pun tidak dikira. Dia semaya duduk tak bangun-bangun pun tak apa. Siapa begitu sekali. Lepas tu setengah-setengah ulama kata kalau siapa peringkat bercelaru sebegitu, mana solat itu dia boleh niat gitu ya. Ada siapa begitu. Kan Rasulullah pernah tertinggal solat dari peperangan Khandaq ni. Sampai 3 waktu. Waktu Zuhur, Asar, Maghrib. Dia semaya dalam waktu Isya kan. Dan Sunan Nasa'i pun kita bincang dah tu. Itulah ulama kata sebenarnya tinggal tu 3 bukan 4. Waktu Isya tu tak tinggal lagi. Mungkin dia semaya dalam waktu Isya. Jadi orang yang kata tinggal tu dia silap kira. Silap kira. Mungkin Isya tu tak tinggal lagi. Tinggalnya Zuhur, Asar, Maghrib. 3 lah, tak apalah tu. Baik. Jadi aku tanya Rasulullah, bahkan Rasulullah sebut lah, khiyarukum, orang terbaik dengan kamu ialah orang bila dia musafir dia ringkah ke salat, qasar dengan disiplin lah. Tak boleh nak qasar tak terkalu. Wa uftiru, dia tak puasa, dia ganti selepas itu. Baik. Sekarang ni hadis ni sebelum kita pergi pada qaul yang keberapa tu naik kasus 9, ana nak bincang dulu ni. Ni ana tengok dalam internet hak berkenaan dengan musafir itu tak apalah. Hak tu hukum musafir tu. Dia musafir pun dalam fiqh barulah ni ulama macam dia bincang semula untuk orang musafir yang tak salat Jumaat. Dengan hak salat fardu hak lain. Sebab setengah-setengah kata tu kalau salat fardu tu memang tidak wajib tapi lebih baik dia semaya. Sebab apa nak ambil khutbah tu? Nak dengar khutbah. Lepas tu kalau dalam konteks contoh Hana sekarang ni, memang hari Jumaat ada musafir sama. Lepas tu kalau nak pakai kata tak payah semaya tak? Banyak tahu dah tak Jumaat anaknya. Tu sebab tu ulama bincang. Sebab dia kata tapi kukuk mana pun bukan semua ulama terima, tapi ada perbincangan. Kita kata musafir. Jadi bagi setengah ulama yang mengatakan musafir ni dia mengambil kira jarak, dia kata mengambil kira jarak maknanya tetaplah boleh jamak qasar tu. Tapi kalau yang mengambil kira masa lagu mana? Saya kan sebut asal kata musafir dulu kan paling kurang 1 hari. 1 hari lebih tu maknanya kalau siapa 1 hari perjalanan hak tu dikira musafir tu. Asal dia nya dalam fiqh. Jadi dianggarkan dulu kalau perjalanan tu sampai berjalan kaki lah ni, berjalan kaki ataupun kita naik unta dengan kita jalan lebih kurang ya. Derah slownya. Kecuali dia lari tu dia tidak lari unta ni kecuali kalau di pukul punggung dia tu baru dia lari. Baik, perjalanan tu kalau dalam 1 hari tu itulah tubik anggaran 2 marhalah. Tubik anggaran 2 marhalah itulah kerana itulah. Sebab dalam jarak tu. Jadi perjalanan yang dimaksudkan di situ dia berkait juga dengan dia banyak perkara. Kita kata kalau tanah datar gitu tidak susah, tapi orang panggil bentuk muka bumi di Mekah, Madinah, Sarat tu berbukit-bukit dan kalau sama pun dia ada batu-batu. Maknanya di situ nyata susah tu. Berjalan kaki, nyata susah. Jadi maknanya musafir zaman dulu tu dia ada kesusahan, tak boleh nak elok. Sebab tu ada ulama kata kalau ada susah, kalau tak ada susah, contoh anak naik kapal tebal, ulama kata lebih aula semaya tamam. Ada yang kata gitu. Lebih aula salat Jumaat seperti orang lain. Sebab tak ada susah, bahkan lebih senang. Susah pun tak ada, masa pun lebih ringkas.
Ada yang cuba bincang gitu dalam internet di kalangan ulama lah. Tapi ramai ulama kata yang ni perlu dikekalkan. Kekalkan macam mana? Mengambil kira dia punya jarak, walaupun masa tu lebih ringkas, 1 jam. 1 jam. Kalau nak kira gitu, duduk di KLIA sampai ke Jeddah tu tak, ataupun King Abdul Aziz di Madinah tu 8 jam. Kalau nak kira 8 jam, tak sampai satu hari, tak sampai dia punya waktu musafir tu. Tak musafir sama lah kira gitu. Moga naik jet, tak berhenti dah kapal terbang. Sakit pinggir-pinggir kita tu lah tu. Lepas tu nak kira lagu mana? Sebab itulah fiqh ni dia boleh berubah dalam bab tu. Sebab tu ulama kata kira masa. Kira jarak tu. Walaupun 1 jam tapi jarak tu berapa 8,000 tak? 8,000 kilo ke? Malaysia ke 8,000 kilo tak silap? Ke lebih Anda tak ingat dia kira daripada udara direct gitu 8,000 tak silapnya. Tak apalah. Jadi khilaf. Hak kita duk bincang sini ni tak kira lah. Mana kita pakai musafir tu dalam bentuk pemahaman moden ni ke? Ataupun pemahaman dulu asal musafir. Maka boleh lah. Boleh kita jamak qasar. Walaupun tidak dalam keadaan zon perang. Tidak dalam keadaan takut. Boleh. Tu. Tapi anda pernah dengar Dr. Basit pun sebut. Dia kata tidak menasabah juga. Dia kata kita pergi ke Kuala Lumpur tu kita jamak. Itu tu kita tak puasa. Kalau jamak tu okey lagi. Tak puasa lah. Padahal kadang-kadang pergi balik hari. Turun lepas subuh. Sebelum maghrib sampai dah sini. Dia pergi mesyuarat 2 jam. Ambil tiket 2 hala selalu. Lepas tu nak kira lagu mana? Tapi kalau mengikut tu tak boleh dah. Boleh. Sebab itulah ramai dia ulama kata kalau dalam keadaan kita tidak payah apa pun tak itu apa lebih baik puasa. Ada ulama berpendapat begitu. Khilaf lah hukum mana pun sebab tu bagi anak kalau anak nak fikir dia tak ya pun nak hati kok. Baik kita teruskan. Jadi kalau kita kata baik puasa Isnin Khamis lalu. Jadi itu pandangan ulama gitu dalam bab ni. Cuma kita nak bincang ni tidak khilaf tu. Hak kita nak bincang ni untuk qasah tu sendirinya tidak semesti dalam peperangan. Mana musafir tu. Dan Nabi kata waktu tu maknanya khiyarukum tu molek buat sebab itulah. Molek buat. Sebab dia anggap sedekah tu. Tak apalah. Qaulnya ke-609 Imam Syafi'i berkata yang lebih saya sukai adalah hendaknya meringkas ke solat dilakukan ketika dalam keadaan takut dari bahaya serta dalam perjalanan. Mana kalau tidak musafir pun dalam keadaan takut. Baik. Takut ni benda yang agak subjektif lah kita kata tak. Duduk 2 rumah takut. Boleh jamak ke? Boleh qasar ke? Kalau kita bunyi kucing pun takut. Pertama tengok dalam mesej tu 2 orang, bandu yang terlepas. Dia koci habis pintu. Takut. Lepas tu boleh qasar ke? Bukan maksud itu takut di sini ni. Kalau zaman kita dulu nak pergi ambil air semayam mana? Lu telaga tu. Telaga tu untuk sebutir kapal. Ni kita ni baik bukan duduk dalam rumah, duduk dalam bilik kita. Takut lagi. Memang dia jenis takut nak pergi bilik air tengah malam pun panggil bini. Tak termasuk takut tu. Orang tawakhir, gua takut tu. Image nak ni takut mana? Takut terancam nyawa. Misalnya kalau dulu nak tobik soda takut. Boleh lah kasar. Takut dia ketuk pula lagi ambil ni berat. Kena buka pintu nak pergi. Malam pula gelap zaman dulu. Tapi lah ni tak timbul. Sebab tu takut ni dia kena tengok. Orang panggil kondisi takut yang mengancam nyawa. Tu maksud takut. Mana takut tu kena takrif semula ada zaman kita ni. Hukum mana pun kalau tidak musafir pun boleh. Jika dalam perjalanan tidak ada rasa kalau dalam perjalanan tak ada rasa takut, tak ada apa-apa bahaya, namun ia menyempurnakan salat, maka tidaklah hak itu merosak salat. Boleh juga. Dia nak semaya tamat dalam musafir boleh. Namun saya kata Imam Syafi'i memandang makruh meninggalkan qasar salat bila dia musafir. Sebab perbuatan dia tu kalau dia tak sebut dengan mulut pun itu termasuk dalam man raghiba an sunnati. Siapa dia benci pada sunnahku. Imam Syafi'i kata sunnah tu qasar tu. Apa tak saya buatnya? Gitu Imam Syafi'i kata. Sebab itulah dalam mazhab Imam Syafi'i sendirilah dalam mazhab Syafi'i pun memang tempat kita dipakai saya tahu misalnya sahabat-sahabat di pondok pun memang dia pakai lebih baik qasar. Jamak qasar lah maksudnya.
Imam Syafi'i berkata lagi, tidak ada perbezaan pendapat bahawa mengqasarkan salat itu hanya terdapat pada 3 salat. Ni tak ada khilaf. Nak zuhur, asar dan isyak. 4 rakaat ya boleh qasar. Di mana jumlah rakaat 3 salat di mana jumlah rakaat ketiga salat ini adalah 4 rakaat. Apabila diringkaskan maka dikerjakan dengan 2 rakaat. Adapun salat maghrib dan subuh kedua-duanya tidak boleh diqasarkan. Sebab hak nak qasar ni maknanya 4 rakaat lah maksud dia. Begitu. Maghrib tak boleh. Lama you buat 2. Tak boleh tu tak boleh. Kalau buat juga tak jadi tu. Tak sah lah. Tu. Tak boleh qasar tu. Jamak sahaja. Dia masalah kita qasar ni kan. Kita bincang dah ke tidak masalah. Contohnya kita nak salat antara zuhur dengan asar. Nak dahulukan zuhur ke ataupun nak semaya asar. Sebab kalau semaya asar adalah kita katakan hak tu dia panggil waktu tuai rumah dia panggil. Lagu mana tu? Itu khilaf ulama juga. Tapi ramai juga ulama kata sebenarnya tertib itu lebih baik. Walaupun dalam waktu asar, hak mana waktu dulu sepatutnya zuhur dulu. Namai zuhur dulu. Hak tu lebih ramai. Tapi dalam mazhab Syafi'i ini dia ada khilaf juga situ. Kan orang kita kan pakar tu. Tepat hak saya tahunya, sahabat-sahabat kita di mazhab Syafi'i di tempat kita ni dia pakar tuai rumah tu. Kuat, memang beradab sungguh tu. Tak boleh nak langgar tuai rumah ni. Tak kukup mana pun khilaf lah. Khilaf. Jadi siapa setengah-setengah tu bila nak jamak takhir, dia kata kena niat zuhur dulu tu. Padahalnya tahu mana muka 2 berlaku itu. Kalau ngerik dengan Isya tu nak sabar. Anak kena dah tu. Ngerik dengan Isya tu. Maulana jadi imam, kita jadi makmum. Dia wisalah, kita bangun. Dia kata entah buat hal tu. Tak apa mana-mana pun dia kata. Lepas tu adalah dia tazkirah sikit. Tak apalah. Jadi makna dia ada ketikanya dia buat maghrib dulu lah atas rasa tertib. Jadi anaknya pergi buat isya dulu muka waktu isya. Dia wisalah kita bangun. Dia pun paling dia pun senyap. Lepas dia orang tahu waktu dia kata. Dia kata anak berkata tuai rumah. Dia kata tuai rumah tu kita masa ziarah sudahlah dia tu. Masa ziarah sudahlah. Kita buat ikut tertib lah. Artinya tertib lah. Maknanya buat maghrib dulu. Maghrib dulu. Jadi bila gitu bila maghrib dulu dia buat maghrib lah. Tak ingat dia jadi imam bukan. Jadi mana berselahing. Selahing dia isya dulu lah. Moga-moga takhir. Betul takhir. Jadi mana anak tambah lah. Jadi khilaf dia kata tak apa, boleh. Sebenarnya kalau dalam mazhab Syafi'i itu kalau kita perhatikan dia lebih kurang sama kuat tu. Pendapat tu. Khilaf tak ada masalah. Tak ada masalah sikit pun tu. Boleh lah. Kita rasanya bincang dah kali ni. Bincang dah tak? Nak kena marah di Jeddah. Terus kita buat Isya dulu. Patut harap dia marah apa buat Isya dulu. Dia suruh tertib lah. Tertib. Waktu mana dulu? Awak mayat takhir pun jika waktu dulu. Dia sebenarnya gini, dia sebenarnya waktu tu kalau nak setengah ulama kata lebih kuat sebab Nabi buat gitu. Nabi buat gitu. Nabi buat mengikut tertib. Hak mana semaya dia betul lah takhir. Tapi semaya tu dari segi waktu tu hak mana dulu? Tapi kok mana khilaf lah, tak usah itulah. Sebab kalau kita itu pun tak ada masalah muka 2. Maghrib dengan Isya. Lepas tu subuh ni lagi tak ada masalah sebab dia tak ada gu dia. Jangan tebing Isya dengan subuh. Dia kata tak nampak juga 2 dia kata. Waktu tu masalah, tak ada orang buat waktu tu. Okey, tak apalah. Baik. Waktu tu dia ada perbincangan itulah. Cuma di sininya ni basic basic dalam bab musafir yang bolehnya yang 4 rakaat boleh qasar. Okey. Di sini panjang kita berhenti setakat itulah dulu. Masalah-masalah yang berhubung dengan salat musafir. Sebenarnya dia berkenaan dengan salat musafir. Ni sebenarnya dia ada kitab khusus Tuhfatul Qafilah nama kitab tu. Hadiah pada orang yang bermusafir. Kitab ni pun saya tak ingat tak siapa pun 100 muka surat. Ada dengan anak tu. Anak tak pasti ada terjemuh ke tidak. Arab tu ada dengan anak. Dia bincang secara detail.
Ada kita bincang ni, ada semua dibincang lah. Masalah hormat waktu, masalah tertib, masalah dahulu ke tuan rumah, hormat tuan rumah, semua dia bincang. Pendapat ulama ni kata begini, mazhab ni kata begini. Begitulah. Okay, kita berhenti setakat tu. InsyaAllah untuk menghadapi kita akan sambung isu-isu yang berbangkit yang berkait dengan salat musafir. Itulah untuk minggu hadapan ni. Okay. Assalamualaikum. Ya, ada soalan boleh sila. Jadi apa hukum dia kalau setiap kali bangkit pada sujud tu? Dekat tu dia takbir. Setiap takbir boleh. Tak apa. Daripada sujud. Atau ada hadis tu. Boleh. Takbir ni mana akad tangan lah. Dia akad tangan ni gini, akad tangan ni kalau hak sabit dalam sunnah hak jelasnya daripada rakaat kedua. Hak tu sunat tu, hak rakaat lain tu khilaf ulama. Tapi hak tu tak ada khilaf tu. Akad tengah kata boleh jadi takut ni banyak pergerakan ni batal sembahyang. Tidak. Hak tu ada hadis. Cuma hadis hak tidak dipertikaikan hak rakaat kedua tu lah. Hak tu jelasnya. Tu memang sahih tu. Memang sahih tu, semua terima tu. Rakaat kedua tu. Yang kita ada bila? Ya? Sahih ke tak? Mana? Yang tiap kali kiam tu, tiap kali. Tu dia ada dipertikaikan. Tapi hukum mana pun ada ulama kata hasan, ada kata sahih, ada tu perbincangan. Sebab di zaman Imam Bukhari pun jadi isu juga tu. Dia kalau nak kiranya ketika nak rokok tu setengah kata tak ada. Ketika i'tidal setengah kata tak ada. Macam-macam tu. Tapi Imam Bukhari kata ada, dia mengukuhkan hadis. Dia ada ulama zaman dia ulama fiqh kritik dia. Kerana tu. Tu khilaf tu. Dia kalau nak bincang tu asal tak masuk lagi dalam bab Nasai tu, tak masuk lagi bab tu secara khusus. Boleh tu, tak ada masalah. Cuma anaknya pergi tak ada tu sebenarnya. Anak pergi untuk rakaat kedua ya. Ketika kita tahiyat awal kita bangkit tu, hak tu memang jelas hadis tu. Tak ada siapa pertikaikan tu. Tapi ke rakaat ketiga tu anak pun tak akal tu. Bagi anak tu lebih kuat hak kata tak ada. Pertama tadi ada. Begitu. Okey, ada soalan lain kau berkaitan. Moga khilaf bab semain pun banyak 200 lebih khilaf dia. Okey boleh. Semaya. Tidak dengan sakatian. Ada tu. Wallahu a'lam, cuma setahu anaknya hak kata tak ada tu lebih kuat lagi. Cuma anak tak ingat perbincangan hadis tu. Tapi ada hadis tersebut. Sebab tu dah setengah mazhab memang dia buat gini. Dia talfiq balik. Bila dia i'tidal sebelum dia rokok dia talfiq, sebelum dia sujud dia talfiq. Ada tu. Memang ada orang tempat kita pun tengok ada yang amal tu. Tapi setakat yang anak belajar mana tidaklah sekuat kata tak ada tu. Dia ginilah hadis tu ada dipertikaikan. Tapi memang hukum mana pun ada pendapat ulama tu, dia terima hadis tu. Dan ada dalam mazhab kata ada tu. Ada. Anak-anak pun pernah dia telipuk tu beberapa orang, anak tengok dia buat gitu. Tapi anak tak buat gitu. Bukan dia i'tidal. Dia sedekah balik. Sebelum sujud. Sebentar ya dia letak. Dia pun letak gitu. Dia pun tak pun. Dia pun baru dia sujud. Ada. Cuma anak tak ingat dia punya perbincangan secara detail tu antara hadis tu mana kritik ulama tu anak tak ingat tu lah. Tapi benda tu anak jumpa dah lah hadis tu. Okey, ada soalan lain ke? Kalau nak tu kena cek dulu lah. Secara detail tu. Supaya gini lah mudahnya kita kata tak. Berkenaan dengan talfiq tu sendiri letak mana. Ada belaka. Tapi setakat anak belajar pendapat lebih kuatnya bawa sikit pada pusat. Sini pun ada. Misalnya kalau pok Saudi dia tarjih ni. Sebab tu dia letak sini. Dah ada. Setengah tu banyak sikit gitulah, tapi sini lah parah dah ada. Tapi setengah orang tak tahu tu dia kata macam Batman lah dia kata. Ni kuat tengok cerita ni. Kuat tengok movie. Tahu bawah tu bagi anak tu lebih kuat lagi. Setakat kita belajar lah. Gitu. Bawah pusat. Bawah pusat sedikit. Begitu. Dan dalam mazhab Syafi'i pun ada. Kalau kita belajar hadis, boleh dikatakan hak tu lebih kuat. Dan ana pernah tanya Maulana kata dia tarjih tu. Bawah pusat. Tak apalah, muka khilaf gitu.
Tidak kata, lepas tu pakai tak soltok supaya mazhab Malik. No. Tak timbul masalah, nak khilaf sangat. No. Dah letak gitu pun khilaf gitu. Khilaf gitu. Sebab tu kita kata kau Syiah. Awak Pok Syiah awak gitu tu dengan maksud supaya tak serupa dengan Ahli Sunnah. Tu awak serupa dengan mazhab Malik. Mana awak ni letak mana dia? Tak kena letak belakang gitu. Dia dengan maksudnya tak serupa Ahli Sunnah. Tiba-tiba serupa dengan mazhab Malik. Penentai Imam Malik kuat mana Imam Malik kata kau Pok Syiah tu. Tu gitulah nak mana dah. Kok mana pun dia gini bila kata ada dalil tak boleh nak kata bid'ah. Tu ya. Dua kali Imam Syafi'i ini adalah intidah tadi. Maknanya dia suruh rokok balik. Mana? Suruh tunggu kat intidah. Tapi kita rokok balik. Rokok balik. Mana itu makna kembali. Itu makna kembali. Kau rokok balik. Dah intidah awal kita tunggu tu Imam. Ada. Sebab apa dia kata mana waktu tu mana dia telah buat kesalahan kembali ke pangkal jalan, kembali semula. Jadi dia kena biar tu email dulu. Allahu Akbar. Sebab tu dalam perbincangan fiqh dan mazhab Syafi'i pada dia yang dimaksudkan iman mendahului iman buat dulu tu apa maksud? Dia ada bincang pula tu. Mana iman yang memulakan. Sudah kita dulu tu hal lain. Sebab tadilah nak rokok tu iman tu tubuh besar dia perlu kadang-kadang nak bangun daripada sujud, nak qiyam sekian lama masa. Kita siap dah kita dah tengok tu iman oleh lambatnya bangun kita tu. Tak apa tu. Sebab dia dulu kata Allahu Akbar. Misalkan masalah Imam Hussein ni dia banyak sujud dulu Allah. Boleh juga gitu. Ada juga dalam fiqh sebelum. Misalnya dia bangun separuh dulu. Sebab ana pun pernah ada dulu kita sakit. Sakit tapi boleh jadi imam boleh pergi cuma mana daripada kita duduk tu daripada kita sujud yang kudu nak bangun tu. Jadi ana bangun dulu separuh. Setelah kita selesai baru kita kata Allahu Akbar. Boleh. Tak ada masalah. Dia dah bangun tinggi. Tak apa juga boleh. Dia Putrajaya anagi memang dia waktu imam dia tapi baca Quran sedap lah. Dia suruh anak jadi imam tak siana. Suara dia sedap dah. Kita pun alik dengar. Dia ni ana ingat 100 kilo lebih. Memang dia bila memang dia kata Allahu Akbar tu dia duduk diri dia. Jadi ana mula-mula pergi kuliah situ. Kita pelik lah. Kita duduk belakang dia. Kita duduk geruk dia ni. Tak bunyi lagi Allahu Akbar. Makna dia prepare dulu tu. Dia ajah dia mangu tu dekat dia nak sempurna tu baru dia kata Allahu Akbar. Orang situ ma'ruf. Jadi ada seorang situ dia pergi Mekah dengan dia kata ustaz, memang dia ni dia kena buat gitu ustaz. Sebab kita bangun juga tak apa lepas dia bangun dah. Tak apa sebab dia dulu. Mana tidak dikira mendahului tu. Hak tu dia panggil siapa kita dulu. Tapi yang memula melakukan perbuatan tu dia. Tapi dalam mazhab Syafi'i ada pendapat yang kata tak boleh. Tak boleh tu maksudnya lebih baik biar dia sempurna dulu. Ada, tak nafi tu. Ada kata biar dia dulu sempurna. Jadi masalahnya sempurna kita nak tahu macam mana. Sebab bila dia kata Allahu Akbar. Sebab tadilah dia angkat kepala sikit dia kata Allahu Akbar dah. Sedangkan dia tak sempurna lagi qiyam. Enggak kita dia ingat ke dia bangun, pakai bangunlah kita. Kita sudah dia tak siap lagi. Tak apa tu. Atau tidak dikira mendahului tu. Sebab sebab kali dia nak rokok. Dia kita depan dia, belakang dia. Dia buat dah. Jadi kita akan terikut lah dia. Buat rokok pun dia. Boleh lah tu. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i dia atas dasar ihtiyat, cermat. Dia kata kena pastikan dia sesar dulu. Dia kata Allahu Akbar. Allahu Akbar tengok dia sesar dulu baru kita buat. Masalah sekarangnya dia timbul gini. Semaya kalau kita duduk belakang dia tak apa. Ni kita duduk jauh tak tahu dengar suara ya. Allahu Akbar kita pun Allah. Tu tak timbul masalah. Sebab kita pun tak tahu dia sudah hendak. Cuma dia tahunya Allahu Akbar. Allahu Akbar itulah maknanya dia yang memulai, bukan kita mendahului dia. Okey. Misalnya. Bila ada buat bila makmum. Pada misalnya selepas imam salam yang dua ataupun setelah imam salam yang pertama. Mana yang lebih baik? Cuba ulas semula tak jelas. Cuba ulas semula lagi. Salam makmum. Salam makmum. Setelah imam selesai salam pertama atau setelah imam selesai salam itu. Tadilah salam. Dia gini je nak. Dia sebenarnya isu salam ni kalau kita baca dalam kitab-kitab fiqh lah misalnya Mahali ke dia sebenarnya salam yang pertama tu sudah boleh dah. Setiap imam kata assalamualaikum kita tu boleh bagi salam. Tak ada masalah tu.
Cuma ada sesetengah ulama, misalnya kalau Imam Syafi'i tadi, Imam Syafi'i pun ada tengok dalam ta'liq dia kata salam pertama tu min babil aula. Hak moleknya. Maknanya kalau imam bui salam pertama, kita bui selalu salam, tak ada jadi masalah pun. Cuma kalau kita nak tunggu untuk imam bui salam kedua, boleh juga, tidak masalah. Baik Imam Syafi'i dia lebih suka tu. Yang kedua tu. Sebabnya, dalam perbincangan, dalam mazhab Syafi'i pun, salam pertama itulah sebenarnya yang mengeluarkan seseorang daripada sembahyang tu. Misalnya kita kata, kalau kita tengok dalam ni, dia ada bincang dalam sifat salat Nabi Syekh Mutarrif tu. Boleh tengok situ. Kalau Al-Albani lagi lah. Dia kata pertama tu pada dah. Dalam kitab sifat salat Nabi tu. Gitulah ni. Boleh. Sebab itulah dalam fiqh Syafi'i pun, kalau orang tu salat pun ketemu. Semaya dia yajzi, kira memadai. Jadi. Tidak dikira batas semaya dia. Gitulah. Sebab tu Anas diri, kita, oleh kerana kita belajar ni ada khilaf. Nak kata mana kuat pun anda tak pasti, sebab nampak ada persaingan juga pendapat tu begini ni. Kadang-kadang kita bila tu imam salat pertama tu kita sambung lalu untuk tambah rekat kalau kita masbuk. Kadang-kadang kita tunggu sampai tu imam salat kedua, kita tahu masalah tu tak apa, tak ada masalah tu. Imam cepat dah apa ni, salat kedua selamat tu. Dia gini sebab tu imam ada Ustaz. Dia nak bagi dua tu. Dia ada garis pula situ tu. Lepas tu dia pasang ada juga gitu. Dulu kita buat begitu juga. Rupanya tak ada langsung tu. Tak ada langsung. Dia selalu lah. Paling gitu selalu lah. Kayak dulu kayak dia lenggak gitu. Anda ada ingat ke tu? Kita ngaji. Okey, ada soalan lain ke? Kayak gitulah boleh. Jadi kita berhenti setakat itulah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.